Ini adalah gambar perut kita. Perut seseorang lah, kempis, cantik. Tapi di sebalik perut yang cantik ini adanya usus yang kita tak nampak. Jadi persoalannya, adakah usus kita juga secantik perut ini? Jadi ini gambar keratan rentas usus kita. Yang atas normal, kelihatan bersih. Yang bawah tidak normal, sudah ada longgokan najis. Jadi kalau ikut kajian pakar, usus kita sepanjang 6 kali ketinggian kita. Jadi contohnya, kalau saya tinggi hampir 5 kaki, bermaksud usus saya hampir 30 kaki. Jadi kita fikir, adakah setiap kali kita buang air, semua najis akan keluar ke semuanya? Sebenarnya tidak, sebab kita bayangkan mangkuk tandas. Permukaannya yang sangat licin, tapi masih ada melekat najis di situ. Jadi begitulah dengan usus kita, apatah lagi usus kita yang sifatnya berkedut-kedut, begitu panjang dan kedudukannya yang berlipat-lipat. Sudah pasti terlalu banyak najis yang terlekat pada lipatan tersebut. Jadi inilah yang disebut sebagai najis terlonggok. Dan mengikut pakar, orang yang buang air setiap hari pun masih ada najis terlonggok sebanyak 3 hingga 5 kg di lipatan-lipatan ususnya. Mengikut fakta, kajian di USA, antara 22,000 pesakit yang telah dibedah siasat, didapati tiada seorang pun yang mempunyai usus yang sihat. Ini adalah gambaran usus kita, kotor, penuh dengan sisa-sisa makanan yang tidak terbuang, dan di sinilah sebenarnya bermulanya masalah-masalah kesihatan kita. Kalau kita perhatikan di media-media massa juga, banyak artikel yang terpampang tentang peri pentingnya penjagaan usus ataupun akibat daripada pengabaian kesihatan usus. Contohnya, usus yang kotor, usus adalah punca pelbagai penyakit, dan makanan sisa makanan akan menghasilkan 22 jenis bahan bertoksik, dan dianggarkan penyakit kanser adalah pembunuh nombor 2 dan mungkin menjadi pembunuh nombor 1. Jadi inilah yang kita nak fokus, iaitu najis terlonggok yang boleh membawa kepada pelbagai jenis masalah kesihatan. Apa yang dikatakan najis terlonggok? Najis terlonggok ialah sisa-sisa makanan yang terlekat pada usus. Sebenarnya makanan yang terlekat tu bukan sahaja sekadar menempel pada usus, tetapi ia mengeluarkan toksin yang sangat beracun, dan toksin inilah akhirnya diserap semula oleh usus kita, kemudian mengalir ke organ-organ yang lain yang menyebabkan terjejasnya sistem organ yang lain, atau dengan kata lain menyebabkan organ kita berfungsi tidak secara optimal. Dan ikut kajian di Jepun, apabila doktor mengambil sampel najis yang terlonggok melebihi daripada 3 hari dan disuntik kepada tikus, tikus boleh mati serta-merta. Ini menunjukkan betapa bertoksiknya, beracunnya toksik-toksik yang terhasil daripada najis terlonggok tadi. Ini adalah simptom akibat daripada usus yang bertoksin. Antaranya seseorang itu merasa letih, perut berangin, mulut berbau, badan berbau, kemurungan, sakit tulang belakang, daya ingatan lemah, berat badan berlebihan dan macam-macam masalah kesihatan yang lain. Dan mengikut kajian barat juga, umur seseorang serta proses penuaan juga bergantung kepada kesihatan usus, yang mana usus yang sihat boleh melambatkan proses penuaan. Dan kita tengok apa manfaat laktos kepada usus kita. Sebenarnya
Mengikut kajian, usus yang sihat mengandungi 80% bakteria baik dan 20% bakteria jahat. Tapi bila kita banyak najis terlonggok, banyak toksik yang keluar daripadanya, boleh menyebabkan bakteria baik tadi mati, menyebabkan peratusnya berkurang dan akhirnya cenderung kepada sembelit. Tetapi kajian juga menunjukkan laktos mampu membekalkan bakteria baik yang terbaik untuk usus kita. Jadi maksudnya bila kita minum laktos, usus kita makin bertambah bakteria baik. Semakin banyak minum, semakin bertambah. Dan akhirnya bila sampai ke satu peratus yang sepatutnya, maka najis terlonggok tadi dapat dikeluarkan secara sempurna. Jadi keputusan klinikal yang terbukti daripada minum laktos ni memang sudah dibuat kajian. Bila kita minum laktos selama sebulan, boleh mengurangkan bahan toksin di dalam najis kita sebanyak 25% dan boleh menambahkan flora di dalam kolon sebanyak 35% dan meningkatkan pergerakan kolon sebanyak 65%. Dan apabila kita minum selama 2 bulan, metabolisme badan meningkat dan menurunkan gula dalam darah sebanyak 61%, menurunkan paras lemak darah sebanyak 26%. Inilah betapa banyaknya manfaat laktos kepada usus kita yang menjadi punca kepada masalah-masalah kesihatan yang lain. Jadi dicadangkan pengambilannya iaitu 3 hingga 6 hari sebanyak 1 sachet sehari, seterusnya 1 sachet seminggu. Tetapi bagi saya ini adalah cadangan pengambilan untuk mereka yang sangat sihat. Maksudnya belum ada masalah kesihatan. Tetapi bagi yang dah ada masalah kesihatan, saya selalu syorkan pada mereka ambil selama sebulan berturut-turut hari atau paling kurang 2 minggu. Secara berturut-turut hari, dan alhamdulillah ramai yang dapat manfaat kesihatan daripadanya. Dan jadi oleh kerana betapa banyaknya manfaat yang kita dapat di sini, janganlah kita berlengah-lengah untuk amalkan laktos dalam kehidupan kita. Jadi itulah perkongsian saya, mudah-mudahan mendapat sedikit manfaat. Yang segala yang baik daripada Allah, segala yang kurang adalah kekurangan diri saya. Itu saja Mr. Sen. Terima kasih kerana perkongsian daripada di